ini, ramai pengusaha produk makanan yang mula menghasilkan makanan ubah suai genetik (GMF) kerana ia dikatakan lebih berkhasiat serta mampu dilaksanakan dengan penglibatan kos yang lebih rendah dan mampu menghasilkan produk dalam kuantiti yang lebih banyak. Namun, produk GMF belum mempunyai hukum sama ada ia halal ataupun haram di sisi syarak. Makanan adalah segala sesuatu yang menjadi santapan umat manusia dan dapat mengenyangkan mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Surah Al-An'am ayat 145. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan? Menurut istilah dalam Kamus Dewan, makanan didefinisikan sebagai apa sahaja yang boleh dimakan seperti nasi, roti dan lain-lain. Makanan dalam bahasa Arab disebut sebagai at-imah, iaitu kata jamak kepada perkataan ta'am yang bermaksud segala yang dimakan. Makanan klasik adalah makanan yang tidak melalui sebarang proses kejuruteraan bioteknologi, berbeza dengan makanan GMF. Makanan halal itu apa pula? Halal berasal daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Untuk menentukan status halal sesuatu makanan itu mestilah tidak mengandungi bahagian dari haiwan yang dilarang dalam Islam atau yang tidak disembelih mengikut syarak. Makanan tersebut juga mestilah bebas dari mengandungi sebarang unsur yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak serta tidak diproses menggunakan alatan yang bersifat najis atau mengandungi najis mengikut hukum syarak. Jadi, apa itu GMF? Makanan ubah suai genetik, GMF, adalah makanan yang telah melalui proses kejuruteraan genetik dengan mengubah struktur dan ciri-ciri gen secara langsung. DNA dimanipulasi melalui proses penggabungan dan pengasingan antara DNA satu organisma dengan DNA satu organisma yang lain. Bagaimanakah proses GMF berlaku? Dalam menghasilkan produk terubah suai genetik, beberapa komponen utama perlu diberikan perhatian seperti maklumat genetik yang ingin dipindahkan, pengangkutan yang digunakan bagi pemindahan maklumat genetik dan sasaran spesies yang menerima bahan genetik tersebut. Ada dua kaedah fiqh yang digunakan dalam GMF iaitu al-masyaqqah tajlabu taysir, iaitu sekarang menjadi sebab pada kemudahan. Yang kedua ialah autoruizal, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Agama Islam membenarkan umatnya untuk memakan makanan yang diharamkan jika terdapat kemudaratan. Terdapat firman Allah yang bermaksud, dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan dari 9 binatang-binatang halal yang disebut Allah ketika nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menerangkan satu persatu daripada kamu yang diharamkannya ke atas kamu, kecuali sesuatu yang kamu terpaksa makan ketika darurat. Surah Al-An'am ayat yang ke-119. Walau bagaimanapun, kelonggaran itu hanya dibenarkan buat sementara saja selagi dapat darurat. Selepas darurat, kebenaran untuk makan makanan yang haram itu tidak lagi dibenarkan. Kaedah fiqh turut menegaskan ma'abihu darurah yaqduru biqadriha. Terjemahannya, semua perkara yang diharuskan pada asalnya haram, ketika darurat hendaklah mengambilnya dengan kadar yang minimal. Selain itu, terdapat dua prinsip syariah yang digunakan dalam GMF. Prinsip syariah yang bertepatan dengan GMF ialah pelaksanaan kajian berpati syariat. Umat Islam telah diarahkan oleh Allah SWT agar menggunakan sumber-sumber yang baik dan bersih dalam semua urusan kehidupan, termasuklah urusan makanan dan minuman kita. Sumber utama makanan ialah tumbuh-tumbuhan, haiwan, mikroorganisma yang ada di antaranya halal dan haram. Oleh itu, perlu diberikan penelitian terhadap sumber makanan yang kita gunakan, terutamanya dalam proses menghasilkan makanan yang bersifat GMF. Syariah yang
Kaitan dengan JMF iaitu menjaga agama. Dapat dalam dua peranan untuk menjaga agama ialah prinsip untuk tidak bersuburkan najis. Kebersihan merupakan satu aspek penting dalam Islam dan aspek ini juga diterapkan dalam suatu produk JMF. Terdapat berbagai sumber yang diklasifikasikan sebagai najis. Itu bangkai. Bangkai merupakan satu haiwan yang mati tanpa disembelih mengikut hukum syarak. Ia mengelakkan sesuatu haiwan dihukum sebagai bangkai, terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak yang perlu kita ikuti. Kedua ialah status halal JMF. Banyaknya isu yang telah dibangkitkan sejauh mana status halal JMF ni. JMF yang kita tahu dia sesuai daripada dua jenis DNA yang telah dicampurkan, tapi kita tahu sama ada sumber DNA tu halal atau haram. Pihak JAKIM perlu sedia upaya untuk menyatakan sama ada produk makanan JMF tu halal atau tidak. Umum kita tahu bahawa makanan yang halal adalah baik untuk dimakan dan tidak semestinya makanan yang baik untuk dimakan itu adalah halal. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan JMF ni ialah penentuan hukum memerlukan kepada kajian yang teliti dan teratur bagi membolehkan umat Islam memakannya tanpa timbul perasaan ragu-ragu. Berkenaan dengan status JMF, dia adalah halal jika menggunakan barangan yang halal, DNA yang halal, dan dia akan menjadi haram sekiranya menggunakan DNA yang haram seperti babi dan sebagainya. Walaupun JMF telah meluas dalam kalangan industri kita, sekiranya boleh dielakkan untuk menggunakan barangan JMF yang tak diketahui asal usulnya.